الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan rahmatnya, alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah, dipertemukan lagi oleh Allah pada malam ini di dalam taman syurga. Diharapkan para muhibbin sekalian, antum sekalian, insan-insan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilih menjadi tetamu-tetamu Allah sekaliannya, sihat walafiat zahir dan batin, rohani dan jasmani. InsyaAllah sama-sama kita perbetulkan qasad serta niat kita belajar. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita kefahaman yang sempurna serta memberi faedah ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin. Sambungan kitab Aqidatun Najin, muka surat 32. Kita ambil syahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Syahdan. Telah berkata ulama, haram belajar ilmu usuluddin ataupun ilmu akidah ataupun ilmu kalam ataupun ilmu yang membicarakan tentang aqaidul iman. Itu usuluddin tu antara nama antara nama ilmu ni, usuluddin antara nama dia. Nama lainnya ilmu kalam, ilmu sifat 20, ilmu aqaidul iman. Jadi haram, maksud haram di sini haram syarak, perintah Allah Taala, tegahan Allah, perkara yang ditegah oleh Allah, perkara yang dilarang oleh Allah, sebagai larangan yang muktamad. Itu erti haram syarak. Perkara yang diperintah oleh Allah kepada kita meninggalkan sebagai perintah yang putus, muktamad. Itu haram. Muktamad. Dan wajiblah kita ketahui perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu tidak ada ruang dan pilihan untuk diri kita memilih-milih. Kita tak boleh memilih-milih untuk meninggalkan segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sama seperti perkara yang diwajibkan oleh Allah. Perkara yang diwajibkan oleh Allah sebagai fardu ain contohnya. Tak boleh kita nak memilih-milih perkara yang Allah fardukan ke atas setiap diri kita, tak boleh pilih. Begitulah juga setiap perkara yang diharamkan oleh Allah juga tak boleh kita memilih-milihnya untuk meninggalkan. Sama ada perkara yang haram itu yang diperbuat oleh anggota zahir ataupun perbuatan haram yang dilakukan oleh hati. Jadi kalau seandainya yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu ada 10, maka wajib kita meninggalkan, mana tak boleh buat 10 tu. Ke 10 tu tak boleh, 10 tu tak boleh buat. Bukan bermakna kita boleh memilih-milih untuk meninggalkan. Kalau Allah Ta'ala haramkan 10, kena tinggalkan 10. Kalau Allah haramkan 5, kena tinggalkan 5.
Tapi oleh kerana kita tidak memahami, kita selalu memilih perkara yang diharamkan oleh Allah untuk meninggalkan. Kita tinggalkan arak, kita tinggalkan judi, kita tinggalkan mencuri, kita tinggalkan hisap dadah, kita tinggalkan membunuh. Tapi kita tidak meninggalkan mengumpat, kita tidak meninggalkan berdengki, kita tidak meninggalkan riya, kita tidak meninggalkan hubbud dunia. Jadi banyak lagi perbuatan haram yang kita tidak tinggalkan. Padahal kita tak boleh memilih-milih untuk meninggalkan perbuatan yang haram. Kena tinggal semua. Kena tinggal usaha untuk tinggalkan semua. Ini antaranya haram belajar ilmu usuluddin daripada orang yang tiada mahir ilmunya. Makna orang yang bukan ahli. Orang yang bukan ahli ilmu usuluddin, yang salah tempat ambilan ilmu usuluddin ni, tak boleh. Sebab mudarat dia besar. Sebab mudarat dia besar. Ilmu akidah ni kalau kita ambil daripada guru yang salah, mudarat dia sangat-sangat besar. Apa mudarat dia? Menjadikan kita kufur dengan Allah. Itu bahaya. Sebab tu kita kena pastikan bila nak belajar ilmu usuluddin, ilmu akidah, pastikan guru kita tu tempat ambilannya betul, ilmunya betul, fahamannya betul. Kalau kita ambil pada orang yang mengajar akidah tadi, orang yang bukan ahli, yang tidak pandai, yang tak tahu perihal akidah, kita belajar dengan dia, akan menjadi mudarat pada diri kita. Jadi kufur kita nanti, na'udzubillah, boleh mengkafirkan kita. Jadi berhati-hati dalam bab ni. Dalam bab akidah ni mesti berhati-hati. Daripada orang yang mahir ilmunya dan tiada mengambil daripada gurunya, maka adalah pada zaman sekarang ini beberapa daripada manusia yang mendakwa dirinya alim, yang mengajar ia manusia yang mendakwa dirinya alim, dia mengajar akan manusia yang awam. Apa makna manusia awam? Kitalah orang ramai lah, masyarakat lah, netizen lah. Jadi maka adalah zaman sekarang ini. Ni zaman sejak kitab ni dikarang ni, bukan 2024. Bukan 2024 maksudnya. Maksud ni tuan pengarang kitab ni waktu kitab ni dikarang, zaman dia tu. Zaman dia tu dah ramai dah manusia yang mendakwa dirinya alim perihal akidah. Lalu dia mengajar akan manusia yang awam dengan pengajaran yang menyesatkan hamba Allah Ta'ala. Inilah yang dipanggil orang yang sesat lagi menyesatkan. Dirinya dah sesat, dirinya dah tersilap, dirinya dah tersalah, kemudian dia mengajak orang lain mengikuti jalan dia yang sesat, yang salah tadi. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dan perkara ini berlarutan sampailah sekarang. Sampailah ke tahun 2024 ni. Masih lagi benda ni berlaku berleluasa. Maka kita netizen ni hati-hatilah. Jangan salah ambil ilmu usuluddin. Nanti tak pasal-pasal daripada beriman jadi kafir. Na'udzubillah, minta Allah jauh. Dan setengah daripada mereka itu, ni dia nak terangkan sifat dia, sifat orang yang mendakwa dirinya alim, dirinya pandai tentang ilmu usuluddin, tentang akidah, tapi sebenarnya mereka adalah golongan yang jahil. Bila jahil, mereka mengajar ilmu ataupun akidah yang salah.
Akibat daripada kejahilan, mereka mengajar, mereka menyebarkan akidah, pegangan-pegangan yang salah terhadap masyarakat. Ini sifat dia. Dan setengah daripadanya mereka itu yang berpegang dengan ayat Quran yang mutasyabihah. Antara sifat dia ni. Jadi ni musannif bagi tahu. Antara sifat, antara kelakuan mereka-mereka yang tersebut tadi, iaitu yang mendakwa dirinya tahu tentang akidah, sedangkan mereka menyebarkan pahaman yang salah, yang sesat lagi menyesatkan tadi, adalah daripada orang yang mereka yang berpegang dengan ayat yang mutasyabihah. Makna ayat Quran yang mutasyabihah, ayat Quran yang tersembunyi maksudnya. Mutasyabihah ni ayat-ayat Quran yang tersembunyi maksudnya. Kadang-kadang lafaznya tersembunyi, kadang-kadang hukumnya tersembunyi, kadang-kadang maksudnya tersembunyi. Lalu timbul kesamaran pada kita nak memahami ayat tu. Dia bukan ayat muhkam. Kalau ayat muhkam maksudnya erti, maksudnya terang. Ayat Quran yang muhkamah maksudnya terang, maksudnya nyata, maksudnya jelas, tidak ada keraguan untuk kita memahami. Tidak ada keraguan untuk kita memahami maksud ayat Quran yang muhkamah. Adapun ayat Quran yang mutasyabihah, yang mutasyabihah, kesamaran untuk kita memahami, lebih-lebih lagi kita orang awam ni, lagilah kesamaran. Ataupun sunnah yang mutasyabihah. Maksud sunnah yang mutasyabihah ni hadis lah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandungi makna-makna yang tersirat. Ayat Quran itu tadi yang mempunyai makna-makna yang tersirat, yang tak zahir, yang tak nyata. Jadi golongan ni yang jahil tadi, yang mendakwa dirinya tahu tadi, apabila bertemu dengan ayat Quran yang mutasyabihat, hadis yang mutasyabihat, mereka serta-merta terus memahami ayat yang zahir tadi. Mereka terus berpegang dengan makna zahir ayat tu. Tu tanda-tanda dia. Jadi kita boleh ingatlah, hati-hati. Kita boleh jaga, kita boleh ingat, kita boleh perhatikan tanda-tanda yang orang yang dimaksudkan tadi. Orang-orang yang menyangka dirinya tahu tapi menyebarkan pahaman-pahaman yang salah. Antara sifat mereka ialah mereka terus berpegang dengan makna zahir ayat yang mutasyabihah ataupun hadis yang mutasyabihah. Dia terus pegang zahir. Contoh, kalau ayat Quran tu bunyi dia yadullah, dia terus mengatakan tangan Allah. Dia terus gitu. Bila jumpa ayat Quran contohnya yadullahu fawqa aydihim, dia terus mentafsirkan ayat tu tadi dengan makna tangan Tuhan. Dia terus pegang zahir. Padahal ayat tu mutasyabihah, kesamaran. Sebab zahirnya bertentangan, berlawanan dengan ayat yang lain. Ayat yang lain Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai'un, dia tidak menyamai dengan segala sesuatu yang baharu. Kalau sesuatu yang baharu itu bertangan, beranggota, berwarna, berbentuk, bertempat dan sebagainya, maka maha suci Allah Ta'ala daripada demikian. Jadi
ayat tu kesamaran sebenarnya. Kita lah, ayat tu bukan kesamaran, kita yang kesamaran nak memahami. Jadi golongan-golongan ni mereka terus berpegang dengan zahir tadi. Yadullahu fawqa aydihim, bermula tangan Allah Taala. Tu. Nauzubillah min zalik. Bahaya. Bahaya bila sebut bermula tangan Allah, bermula tangan Tuhan. Kita segera faham. Yang segera faham bila disebut tangan, yang segera terlintas apa? Tangan lah. Mesti ada bentuk, mesti ada warna, mesti ada lengan, mesti ada jari, mesti ada tapak dan sebagainya. Itu yang segera faham. Faham tak makna segera faham? Bila sebut tangan, apa yang terus tergambar? Tu maksud segera faham. Bila sebut tangan, segera faham. Segera faham tangan lah. Ada jari, ada kuku, ada bentuk, ada warna, ada jirim, berjisim. Jadi golongan ni dia terus pegang ayat je. Tanpa menghuraikan. Tanpa menghuraikan. Diterjemah yadullah, bermula tangan Tuhan. Wajhullah, bermula wajah Tuhan, muka Tuhan. Itu tanda-tanda golongan yang dimaksudkan ke atas tadi tu. Yang menyesatkan orang awam. Padahal tiada dilintangkan makna ayat tu tadi. Padahal mereka tu tadi, yang jahil tadi, tiada dilintangkan ayat yang mutasyabihah tadi dengan qawati dan qawati akliyah dan nakliyah. Padahal mereka tidak mengadukan, menyesuaikan dengan dalil-dalil akli yang qat'i. Dalil akli, bukti-bukti daripada akal yang qat'i. Terus berkata gitu, tanpa diadukan dengan dalil-dalil akal yang qat'i. Contohnya mana? Dalil akal yang qat'i, yang terang, nyata, jelas, tak ada keraguan, tak ada kesamaran dah. Contoh akal kita menghukum bahawasanya alam ini, makhluk ini bersifat dengan apa? Berubah-ubah. Itu dalil qat'i. Akal kita qat'i dah, terang-terang dah, akal kita sendiri nampak, melihat zahirnya alam ini berubah-ubah. Itulah yang dikatakan alam tu. Alam itu berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah itu dipanggil alam. Ataupun kita kata dalil akal kita yang qat'i, kita kata apa? Tidak boleh ada sesuatu melainkan mesti ada yang menciptakannya, mesti ada yang menjadikannya. Ataupun kita kata setiap sesuatu mesti bertempat. Itu dalil akal yang qat'i. Semua akal kita fikir macam tu. Setiap benda wajib ada tempat. Setiap benda mesti ada tempat. Tu dalilnya. Tengok sendiri, kita pun bertempat. Jadi tanpa mereka itu menyelidik, tanpa mereka itu menyelidik dengan dalil qat'i, dalil akli yang qat'i tadi, layak ke tidak layak, layak ataupun tidak layak, patut atau tidak patut nak dikatakan Allah Ta'ala itu ada muka, ada tangan, tanpa memikirkan, tanpa membandingkan, tanpa nazar, tanpa tilik di situ, semata-mata terus pakai zahir ayat yang mutasyabihat tadi, tanpa memikirkan layak ke bagi Allah Ta'ala itu bertangan, layak ke bagi Allah Ta'ala itu bermuka, layak ke bagi Allah Ta'ala itu berubah-ubah tempat, layak ke bagi Tuhan itu bertempat. Dia tak ada fikir dah, terus pakai zahir. Itu tanda-tanda. Dan nakliyah, dalil nakliyah ni maknanya
tanpa diadukan, tanpa dibandingkan, tanpa disuaikan dengan dalil-dalil nakli pula. Maksud dalil nakli ni ayat-ayat Quran yang lain, hadis-hadis yang lain. Tu maknanya. Terus saja bila sebut yadullah fawqa aydihim, bermula tangan Tuhan. Dia tak ada nak fikir guna akal, nak tilik dengan akal yang qat'i tadi tu, dalil akli yang qat'i, dan tak ada nak tilik dengan ayat-ayat Quran yang lain-lain, hadis-hadis yang lain-lain. Lalu mereka terus bermudah-mudah memakai zahir ayat mutasyabihah. Jadi kita jangan tetapi mengambil makna tetapi dengan makna bahkan apabila bertemu dengan ayat-ayat Quran yang mutasyabihah dan hadis-hadis yang mutasyabihah, mereka terus berpegang dengan zahir ayat tersebut tanpa memikirkan, tanpa menilik dalil akli yang qat'i dan dalil nakli daripada Quran dan hadis, daripada ayat-ayat yang lain. Tetapi dengan makna bahkan mereka itu dengan zawahir ayat yang mutasyabihah, bahkan mereka itu terus berpegang dengan zahir ayat yang mutasyabihah tadi. Baik, apa jadi kalau kita ni bertemu dengan ayat-ayat Quran yang mutasyabihah dan hadis-hadis yang mutasyabihah, lalu kita terus serta-merta berpegang dengan zahir ayat tersebut, maka jadi jatuh mereka itu pada laut kufur. Jatuhlah kepada kekufuran. Akibat daripada berpegang dengan zahir ayat-ayat Quran dan zahir hadis-hadis yang mutasyabihat. Contoh dikatakan Allah Ta'ala itu bayang, ada bayang. Ataupun dikatakan Tuhan itu turun dan naik. Mengatakan Tuhan itu ada kalanya turun di langit dunia. Mana langit dunia itu? Atas ni. Itulah langit dunia. Dan kemudian Allah naik balik. Bukankah kelakuan dan keadaan itu menyamai dengan kelakuan makhluk? Turun dan naik, berubah tempat. Betul tak? Jadi mereka tak ada fikir dah dengan dalil akli yang qat'i, dengan dalil Quran yang lain, hadis yang lain dalil. Terus bila zahir hadis begitu, begitulah. Terus pegang zahir Tuhan turun di langit dunia. Maka jatuhlah kepada kekufuran. Na'udzubillah. Sebab apa jatuh kepada kekufuran? Menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, ataupun menyamakan kelakuan Allah dengan kelakuan makhluk. Kerana yang dikatakan bergerak atau diam, berubah-ubah tempat, turun dan naik, daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah, daripada tempat yang rendah naik ke tempat yang tinggi, itu keadaan dan kelakuan makhluk. Ni masjid ni 2 tingkat, naik tingkat atas, turun tingkat bawah. Turun dan naik itu kelakuan makhluk. Maka layakkah Allah sedemikian? Kalau Allah turun dan naik, makna ada tempat-tempat yang tertentu Tuhan menyamai makhluk. Maknanya bukan menyalahi semua. Kalau begitu, Allah Ta'ala tidak menyamai makhluk pada tempat-tempat tertentu. Nanti akan jadi macam tu. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk pada tempat-tempat tertentu, tetapi pada tempat-tempat yang lain serupa dengan makhluk. Jahanam. Jangan main-main, tuan-tuan. Sebab tu apa yang digambarkan, apa yang dikhayalkan, apa yang dicongakkan, semuanya mukhalafah, tidak menyamai dengan
Allah, tak menyamai dengan zat, sifat dan perbuatannya Allah. Jadi jangan kalut-kalut, jangan gaduh-gaduh, nak terus berpegang dengan ayat Quran dan hadis yang mutasyabihah tu. Kalau ayat Quran dan hadis yang muhkamah tak apa. Tak apa. Tak apa, kita ni pun kena rujuk ulama, bukan tak apa kita ni. Kita tak pandai. Tengok ulama-ulama kita dah. Tok-tok guru ulama-ulama besar tu. Imam-imam mazhab tu. Imam-imam akidah tu. Dia orang faham Quran macam mana, hadis macam mana, kita kena turut, kena ikutlah dia orang. Bukan mandai-mandai kita. Beli tafsir, baca sendiri, lepas tu faham-faham sendiri. Jangan. Jangan beli kitab tafsir, terjemah bahasa Melayu, baca sendiri. Ada pula kita dengar ada satu pahaman ni, dia jenis buka-buka Quran. Dia bukan mengaji dah. Hari ni nak buat apa buka Quran. Buka Quran. Muka surat sekian, ayat ni kata apa? Sekian. Ini arahan Tuhan untuk aku hari ni. Ada jenis faham tu, ada. Banyak orang yang hebat-hebat ada ramai ikut. Hari ni nak buat apa tak tahu hari ni nak buat apa, ataupun esok nak pergi mana, ambil Quran, buka lah mana-mana ikut macam main buka buku tu. Main buka buku, buka. Maknanya hari ni Tuhan, maknanya dia merasakan bila dibuat macam tu, dia sedang berkata-kata dengan Tuhan. Bila dibuat macam tu, sangkaan dia sedang berinteraksi dengan Tuhan. Ada. Macam-macam. So ngaji tak mau. Jadi pelik-pelik Jadi pelik-pelik. Orang suruh mengaji Quran, bukan main buka Quran. Ada laki, perempuan, tua, muda, habis terikut semua. Hari ni Tuhan suruh apa bukan. Tuhan suruh. Dah kan dia pandai-pandai tu. Pandai-pandailah dia merangka-rangka apa maksud. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tak pernah lagi umur duk kita dengar tu guru yang ngajar no, yang ngaji 30-40 tahun, ngaji kulit ke kulit 30-40 tahun, ngaji macam-macam kitab tafsir, ngaji macam-macam kitab hadis, ngaji macam-macam ilmu syarak, tak pernah duk suruh buat benda macam tu. Bila ada keraguan kesamaran, buka Quran, faham-faham sendiri. Tak pernah lagi. Pernah? Siapa sini pernah ada dengar tok guru ke mana duk ajar macam tu? Awak kalau ada masalah buka Quran, tengok apa ayat tu kata, itulah Tuhan suruh. Ada? Yang ulama suruh apa? Bila ada masalah, tanya ulama. Tanya ulama, apa yang perlu saya buat? Masalah saya begini, apa yang perlu saya buat? Macam mana saya nak buat? Elok tak yang saya buat ni? Ataupun salah yang saya buat ni? Ini buka-buka Quran, duk pandai-pandai faham sendiri. Macam-macam. Nak mudah tu. Nak mudah. Siapa tak suka benda macam tu? Siapa tak suka benda macam tu, tak payah mengaji. Tak payah datang surau masjid macam ni. Malam-malam nak kena buang masa datang surau, datang masjid, nak kena mengaji, nak kena belajar. Ni tak payah main buka-buka Quran. Macam-macam. Sebab tu ramai yang ngikut ni, sebab nafsu, muafakat dengan nafsu tu. Nafsu seronok buat benda. Setan lagi seronok. Allah, jangan. Kita ni kena ngaji. Maka jadi jatuh mereka itu pada laut kufur, maka sesat mereka itu dan menyesatkan mereka itu akan manusia yang awam.
Jadi orang-orang yang macam ni yang berpegang dengan zahir ayat-ayat Quran dan hadis yang mutasyabihah tadi, apabila perjalanan kefahaman mereka itu dah tersesat, lalu mereka mengajak pula orang awam supaya mengikut perjalanan mereka tadi. Jadilah dia golongan yang sesat lagi menyesatkan. Ada yang terang-terang duk kata Tuhan ni ada tangan, Tuhan ni ada jari. Besok nak kiamat Allah gulungkan langit ni dengan tangan Tuhan. Takut tengah. Besok nak kiamat, besok Allah gulungkan langit ni dengan tangan Tuhan. Dahsyat. Tapi dah orang awam tak tahu. Orang awam dia sangka baik, dia pergi surau, dia pergi masjid, niat dia baik, dia sangka baik, yang mengajar tu menyampaikan kepada dia ilmu yang benar. Jadi kalau itulah yang pertama kali dia jumpa dalam penghijrahan dia, itu benda pertama yang dia jumpa dan dia terus berpegang habis. Kalau buat pertama kali dia jumpa akidah yang betul, dan lain kali dia dan di lain masa dia jumpa fahaman yang pelik, dia akan, makna dia tidak akan terus berpegang, sebab menyalahi dengan apa yang dia dah belajar. Ni dah hijrah dapat tu guru yang jenis macam tu, pegang teruslah. Waktu duduk dalam alam maksiat dulu, tak semayang, dedah aurat, tak mengaji, tak ada pegangan gitu. Dia sekadar buat dosa besar aja, tak semayang, minum arak, berjudi, bab akidah tak usik. Bila dah hijrah pula, pertama dapat guru macam tu, terus pula duk iktikad Tuhan ada tangan dan sebagainya. Habis lagi jahanam dari zaman jahiliah lagi. Na'udzubillah min zalik. Maka adalah mereka itu yang sesat lagi menyesatkan tadi, seperti Dajjal, atau terlebih jahat lagi daripada Dajjal. Maka hati-hatilah. Hati-hatilah. Jadi kita ni mesti kena ada perisai. Mesti ada perisai. Sebab tu kita ni wajib belajar ilmu usuluddin ni. Ilmu sifat 20 tu, akidah Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun Abul Mansur Maturidiyah, ngaji betul-betul, faham betul-betul, pegang betul-betul. Barulah apabila datang kepada kita benda-benda yang menyalahi dengan apa yang kita dah belajar, yang kita dah mengaji, yang menyalahi dengan dalil-dalil akli yang qat'i, yang menyalahi dengan dalil-dalil naqli, kita takkan terima. Tapi apabila kita sendiri tak ada pegangan, kita sendiri tak ada perisai, kita sendiri tak ada kefahaman, ini makna peluang cerah untuk kita terikut dengan fahaman-fahaman yang boleh merosakkan iman. Na'udzubillah. Habis. Wajib mengenal Allah dan Rasul. Wajib mengenal Allah dan mengenal Rasul. Siapa pun wajib mengenal Allah dan wajib mengenal Rasul. Wajib di sini bukan wajib adat, tapi wajib syarah. Wajib mengenal Allah. Makna mengenal Allah Ta'ala ini suatu kefarduan, fardu ain. Ada sejuta orang, ada sejuta orang kenal Allah, tahu sifat-sifat yang layak dan yang tak layak dan yang harus bagi Allah. Kita seorang tak tahu. Sejuta satu orang, kita yang last tu. Sejuta orang kenal Tuhan dah, kita seorang tak kenal Tuhan lagi, tetap hukumnya haram, berdosa. Sejuta orang dah, kita tak boleh nak kata gini, sejuta orang dah kenal Tuhan dah, aku seorang tak tahu. Tak apalah, apa sangat aku seorang aja. Sejuta dah tahu dah, tak boleh. Dia wajib kenal Allah Ta'ala juga, kerana mengenal Allah ni fardu ain, bukan fardu kifayah. Macam solat lah, solat 5 waktu kan, sejuta orang mukallaf semayang, kita seorang lagi tak semayang, tetap
tetap berdosa. Kita tak boleh kata sejuta orang semayang dah, saya seorang tak semayang, tak apalah. Tak boleh. Sebab fardu ain, solat 5 waktu ni fardu ain, kewajipan ke atas setiap individu, laki-laki perempuan yang mukallaf. Apa yang dimaksudkan dengan mengenal Allah Ta'ala ni? Jadi maksud mengenal Allah Ta'ala yang disuruh oleh para alim ulama usuluddin ke atas kita ni orang awam, dengan makna apa? Kita mengenali, mengetahui, memahami apakah sifat-sifat yang ketentuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifat yang ketentuan bagi Allah, apa sifat-sifat yang khusus bagi Allah, yang wajib bagi Allah, dan apa pula sifat-sifat yang mustahil, sifat yang tidak layak dengan Allah, sifat yang tidak patut dengan Allah. Apa dia? Sifat yang tak layak, yang tak patut dengan Allah, bagi Allah tu apa dia? Kena tahu sifat-sifat yang tak layak dengan Tuhan tu, kita kena tahu, kita kena faham, supaya kita boleh menjaga lidah dan hati kita jangan disifatkan Allah dengan salah satu ataupun sebarang jenis sifat-sifat yang kekurangan tu tadi. Jadi kita kena tahu yang wajib bagi Allah, kita kena tahu sebab kita nak pegang dalam hati. Yang mustahil bagi Allah pun kita kena tahu sebab nak sucikan, nak jaga hati kita jangan diiktikadkan, makna jangan berpegang dalam hati kita, jangan ada pegangan terhadap Allah, demikian jangan. Jadi kita kena tahu yang mustahil ni ada berapa bagi Allah. Yang ulama dah siapkan tu, bukan suruh kita cari, kita tak pandai cari, ulama dah siap dah. Dalam kitab-kitab ada dah, cuma kita ni tinggal nak belajar, nak mengaji ulang-ulang, nak fahamkan saja. Dan kena yakin, percaya. Dan apa sifat yang harus bagi Allah Ta'ala? Baik, jadi sekarang kita tanya diri kita. Sekarang ni kita tanya diri kita masing-masing. Adakah kita dah kenal sifat-sifat Allah yang wajib tadi? Adakah kita dah tahu sifat-sifat yang mustahil bagi Allah? Adakah kita dah tahu sifat yang harus bagi zat Allah? Kalau andai kata kita kata saya dah tahu, saya dah faham, saya dah reti sama ada sifat yang wajib bagi Allah yang secara ijmalnya, yang secara umumnya saya dah tahu, dah faham, yang secara tafsil pun, secara hurai satu-satu pun saya dah faham, sama ada yang 20 ataupun yang 13 saya dah tahu dah, beserta dengan dalil-dalil sekali. Yang mustahil pun dah tahu, yang harus bagi dah tahu, maka gugurlah fardu ain atas diri dia untuk mempelajari ilmu usuluddin ni. Gugurlah. Kerana kalau dia tak belajar, tak berdosa dah. Jadi tanyalah diri kita, mana kita tahu tuan rumah dia lah tahu. Tuan badan dia lah yang tahu. Tanya diri sendiri, aku ni dah tahu belum sifat Tuhan? Bukan nama Tuhan, sifat Tuhan. Yang wajibnya apa, yang mustahilnya apa, yang harusnya apa, belum tahu ataupun tak berapa faham lagi, maka wajiblah belajar. Kalau tak belajar berdosa. Sebab mengenal Allah Ta'ala tu hukumnya wajib, bukan harus, bukan sunat. Dan bukan yang dimaksudkan dengan mengenal Allah Ta'ala itu mengetahui namanya Allah. Bukan sekadar mengetahui nama Allah tu, nama Tuhan tu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan sebagainya, bukan. Bahkan wajib mengetahui sifat-sifat dia, supaya kita tidak terkeliru dengan sifat makhluk. Kita makhluk ni ada sifat kita, Allah ada sifat dia. Tak bolehlah makhluk sifatnya sama dengan sifat yang menjadikan. Kita dijadikan, Allah yang menjadikan. Kita diciptakan, Allah yang menciptakan. Mustahil sifat kita dengan pencipta sama. Mustahil sama. Mana boleh sama? Yang mencipta lain, yang dicipta lain.
Tuhan lain sifatnya, makhluk lain sifatnya. Jadi apa perbezaan? Ini yang disuruh belajar supaya kita semua, tak kira lelaki perempuan, tua muda, suri rumah, suami, bini, anak-anak datuk nenek, yang tak tahu lagi, wajib belajar sehingga kita boleh membezakan yang mana sifat makhluk, yang mana sifat Allah, supaya kita tidak tergelincir di dalam menyengutukan Allah dengan sesuatu. Bila kita kenal, barulah tak terkeliru. Bila kita kenal hitam macam mana, putih macam mana, kenal dah hitam, kenal dah putih, baru boleh beza. Kalau tak tahu mana hitam mana putih, macam mana nak membezakan? Kalau kita tak tahu sifat makhluk bagaimana, sifat Allah bagaimana, macam mana kita nak membezakan yang Tuhan dengan makhluk? Takut nanti menyamakan. Bila menyamakan, namanya mensyirikkan. Mensyirikkan di mana? Menyamakan. Kadang-kadang dia menyamakan zat makhluk dengan zat Allah. Kadang-kadang dia menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah. Kadang-kadang dia menyamakan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Jadi kita kena jaga tiga ni. Jangan menyamakan zat Allah dengan zat makhluk. Jangan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jangan menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Dengan sebab itu kita kena kenal mana sifat makhluk. Yang dikatakan sifat makhluk bagaimana, sifat Allah bagaimana, zat makhluk macam mana, zat Allah bagaimana, perbuatan makhluk macam mana, perbuatan Allah macam mana. Kena tahulah. Belajarlah. Nanti Allah bagilah faham, insya-Allah. Perlahan. Bukan malam ni nak kena tahu semua. Hari ni tak faham, boleh jadi minggu depan faham. Jangan sebab tak faham kita berhenti pula. Haram hukum dia. Contoh, saya belajar, saya tak faham pun ilmu tauhid ni, saya ambil keputusan berhenti, dosa saya. Tak boleh pencen sampai mati. Selagi tak lepas, tak boleh pencen belajar. Susah ngaji tauhid ni. Malas nak belajar. Lama dah mengaji dah, tak faham pun, malas berhenti dosa. Dosa. Dia kena belajar sungguh. Kadang-kadang tak faham tu sebab kita cara belajar tak betul. Nak faham macam mana? Kitab ada 50 muka surat, kita datang 3 muka surat je. Nak faham macam mana? Kitab 50 muka, kita belajar 3 muka je. Nak faham macam mana? Lepas tu mandai-mandailah nafsu dalam ni, buat alasan. Susah ni belajar tauhid ni. Dengan muka kita berkerut-kerut, muka kita nak menceritakan memang betul susah tadi. Susah betul ngaji tauhid ni. Dah lah 3 muka, tidur pula. Lagi kena bersungguh lah. Kena ada kitab, kena ada istiqamah, kena ada catatan. Itu kata bersungguh. Ini kitab 50 muka surat, kita ngaji 3 muka surat. Bersungguh ke tak tu? Tak bersungguh. Bila tak bersungguh, padan pun memang lambat jadi bersungguh. Tak kira lelaki perempuan tua muda, bersungguh. Kita bukan bersungguh nak nunjuk ke orang. Bersungguh supaya kita cepat diberi faham oleh Allah, boleh pakai. Kita nak beramal kena faham. Tak faham macam mana nak amalkan. Jadi nak sebagai asbab nak dapat sesuatu kena bersungguh. Kalau tak bersungguh tak dapat, ataupun lambat dapat. Jadi sebab tu ngaji bersungguh. Ngaji bersungguh, bukan nak nunjuk ke orang kita ni bersungguh. Kau nak tahu aku ni orang rajin mengaji, bersungguh. Ada kitab, buat catatan, ada rakaman. Bukan, tak ada pedah nak nunjuk ke orang. Ini ibadah, mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Ini tanda kita nak membesarkan Allah. Apabila hamba tu menunaikan perintah Allah, belajar, semayang, tutup aurat, itu tanda dia membesarkan Allah. Bukan kita nak nunjuk ke orang. Apa faedah nunjuk ke orang? Bukan orang bagi pahala kita, bukan orang bagi nikmat pada kita. Sebab tu siapa pun yang belum belajar,
Yang belum belajarlah. Kena gaya, kena cara, insya-Allah faham. Insya-Allah boleh faham. Jangan kata tak boleh. Kita kena fikir positif. Insya-Allah dengan kekuasaan Allah, dengan taufik daripada Allah, aku boleh faham ilmu usuluddin ni. Baru kita semangat. Ini awal-awal dah kata aku ni tak ada harapan nak faham. Lemau dah lah. Awal-awal lemau dah. Aku ni tak ada harapan faham ilmu usuluddin. Jadi macam mana kita punya usaha? Tak bersungguh lah. Dah memang kita kata aku ni tak boleh faham. Itu yang kita main-main lah. Tapi kalau kita kata insya-Allah aku boleh faham ilmu. Dengan izin Allah, Allah akan boleh bagi faham pada aku. InsyaAllah. Maka lain. Dia punya usaha lain. Dia punya usaha lain. Kalau nak lumba lari, lumba lari 100 meter, siapa lawan kita? Orang negro. Orang negro tinggi-tinggi, kita parah pinggang dia. Tak ada harapan nak menang ni. Macam mana cara kita lari? Kita wakil Malaysia. Olimpik daripada paya keladi. Wakil Malaysia. 100 meter. Lawan siapa? Orang mereka. Orang Colombia ke orang mana ke? Tinggi-tinggi tu. Kita parah pinggang dia. Tak ada harapan nak menang. Sedia ke garisan, kita jalan kaki. Kau jalan dulu. Kau jalan dulu. Tak kuasa aku nak lari. Memang tak ada harapan aku nak menang. Situ dia jadi lemau dah. Sebab ni dia dah set gitu. Dia dah set dia tak boleh. Dia set dia takkan pandai. Dia set dia tak boleh berubah. Tidak mustahil. Pandai, alim, faham ini urusan Allah. Masuk dalam kekuasaan Allah. Tidak mustahil Allah Ta'ala nak menjadikan kita faham segala jenis ilmu. Tak mustahil. Kalau kita sendiri, kita mustahil. Tapi Allah tidak mustahil nak menjadikan kita ni, walaupun usia kita 30, 50, 60 nak faham, tak mustahil. Nampak tak? Jadi kena sangka baik. Baru kita semangat ngaji. Kalau tak ada nanti kita lemah je. Dan mengenal Rasul. Baik. Dan kata musannif syar'an. Matanlah tu. Dan kata musannif syar'an, artinya wajib mengenal Allah dan Rasul. Yakni wajib mengenal Allah dan wajib mengenal Rasul itu dengan sebab syarak. Sebab Allah Ta'ala ataupun sebab undang-undang Allah dah. Mana datang hukum kata wajib kenal Tuhan ni? Mana datangnya? Datang daripada syarak. Daripada hukum syarak. Kerana dibinakan atas bahawa sekalian hukum itu sabit dengan sebab syarak, tetapi dengan makna bahkan syaratnya akal. Makna kena dua ni kena ada. Syarak pun kena ada, akal pun kena ada, baru boleh berjalan syarak tadi. Kalau semata-mata hukum syarak ada, wajib, sunat, makruh, haram, harus ada, tapi kita tak berakal pula, kita tak berakal, maka tidak bermanfaat juga. Syarak tu tak boleh nak amalkan juga. Syarak orang tak waras, nak beramal dengan syarak macam mana? Tak waras. Sebab tu orang tak berakal tidak mukallaf. Dia saling memerlukan tu, saling bersangkut tu. Syarak perlu diamalkan. Nak amalkan syarak perlu akal pula. Khilaf bagi Maturidiyah yang berkata mereka itu Maturidiyah dengan bahawa wajib ma'rifah. Ma'rifah tu makna mengenal Allah. Wajib mengenal Allah Ta'ala itu sabit dengan akal, bukan dengan syarak.
bahkan dengan akal ni wajib kita semua yang berakal ni mesti kena kenal Allah Ta'ala tu, mesti kena kenal Tuhan, kerana wadihnya, kerana terangnya. Wadih mana terangnya? Maksudnya seandainya Allah Ta'ala tidak mengutuskan para nabi dan para rasul, seandainya Allah tidak mengutuskan para nabi dan para rasul, cukup dengan akal, cukup dengan kewarasan akal fikiran kita, kita akan dapat dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan bahawasanya kita serta alam ini ada yang menjadikan. Walaupun tak ada rasul, walaupun tak ada rasul, makna akal yang waras boleh fikir. Bila tengok alam ini, akal mesti fikir apa? Mesti ada yang buat. Sebab tu mereka yang tak Allah SWT Muhammad, orang-orang di zaman jahiliyah dulu beriktikad ada Tuhan, cuma kepahamannya salah terhadap Tuhan tu. Tapi pegangan tentang Tuhan, tentang sesuatu kuasa yang menjadikan ni ada dah. Cuma tidak ada guru yang nak memperbetulkan. Lalu mereka kata matahari lah, bulan lah, bintang lah, api lah. Sebab akalnya tidak dibimbing dah. Nafsu dia dengan syaitan tadi. Maksudnya pada waktu tiada Nabi Rasul pun manusia ada pegangan dan kepercayaan tentang pencipta, tapi salah. Pegangan tentang pencipta tu ada, tapi salah, sesat. Itulah hikmahnya Allah mengutuskan para rasul nak membetulkan pegangan tadi tu. Maknanya yang kau tahu, yang kau faham, yang kau pegang selama ni, ada yang kuasa menjadikan ni bukan matahari, bukannya bulan, bukannya api, tetapi Allah. Yang mana Allah ni sifatnya bagian. Sebab tu di sisi apa tadi, Maturidiyah kata walaupun tak datang syarak, kita ni mesti kena, makna mesti boleh mengenal Allah. Ada masjid, mesti ada yang buat. Ada meja, akal kita fikir mesti ada yang buat. Ada langit dan bumi, mesti ada yang buat. Walaupun tak diberitahu oleh syarak, walaupun kita tak baca ayat Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, walaupun tak dengar ayat tu, Allah lah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi, walaupun tak pernah dengar ayat tu, akal kita boleh fikir langit bumi ni mesti ada yang buat. Kalau tak, cuba tanya kawan kita, panggil dia, bawa datang masjid Paya Keladi, nak tengok masjid Lawang. Jom tengok Lawang ni. Nak ambil gambar boleh? Nanti lu ambil gambar, aku nak bagi tahu kau satu. Masjid ni tak ada orang buat. Kata kau gila ke apa? Masjid ni tak ada orang buat. Dah tu dijadikan sendiri. Dia kata mana boleh. Dia pun takkan percaya. Sebab akal tadi. Akal fikirnya tu mesti ada yang buat. Cuma kenal ataupun tidak aja. Kenal ataupun tidak yang buat dah. Semua orang datang ni tengok, lawangnya masjid ni, siapa buat ni? Semua tanya siapa yang buat ni? Sebab tak kenal siapa yang buat tu. Tapi semua percaya ada tukang, cuma tak kenal siapa tukang. Maka tanya orang-orang, oh ini tukangnya, baru kenal. Bersalahan yang lain daripada makrifah, daripada sekalian hukum. Daripada sekalian hukum, contohnya hukum wajib kena semayang, wajib kena puasa, wajib kena mengaji. Ini makna hukum wajib semayang, wajib puasa, wajib zakat, agak haram judi haram ni, maka iaitu sabit dengan syarak. Ni kena tunggu syarak bagi tahu. Ini kena tunggu syarak bagi tahu. Tak boleh nak fikir dengan akal. Kita ni wajib semayang ni. Tertiba je. Bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, tiba-tiba duk fikir, kita ni kena semayang, kita ni mesti kena puasa. Mana boleh. Sebab itu yang dikatakan tadi bersalahan yang lain daripada mengenal Allah tadi. Mengenal Allah tadi tu dia kata dengan
akal pun boleh, ada kalanya dengan syarak. Ada pun yang ni bersalahan dengan hukum hakam yang lain, ini mesti kena tunggu syarak yang bagi tahu. Contohnya wajib kena semayang, ini kena tunggu syarak, kena tunggu Quran, kena tunggu hadis, baru boleh kita hukumkan mesti kena semayang. Siapa yang kata mesti kena semayang? Dalam Quran duk bagi tahu, dalam hadis bagi tahu mesti kena puasa, itu syarak bagi tahu. Dia tak boleh datang dengan fikir-fikir kita ni wajib kena semayang. Mana pula? Dia datang daripada syarak. Kalau syarak tak suruh, tak boleh. Maknanya kalau syarak tak wajibkan, maka tak wajiblah benda itu. Dan bersalahan orang Mu'tazilah. Ni golongan Mu'tazilah ni. Jangan ikut Mu'tazilah pula. Mu'tazilah ni dia dekat-dekat dengan kita ahli sunnah. Dekat sipi-sipi perbezaan kita dengan Mu'tazilah ni sipi-sipi. Kalau kita tak ambil tahu, nanti kadang tak sedar dah jadi Mu'tazilah kita. Sebab pahaman pegangan Mu'tazilah ni sipi-sipi dengan kita, sikit sangat perbezaan. Sebab tu kalau kita tak tahu, nanti kan tak sedar rupanya kita duduk dalam golongan Mu'tazilah ni tanpa sedar. Contohnya kita menyangkakan Tuhan mesti kena bagi yang sedap-sedap, Tuhan mesti bagi yang baik-baik. Kita pegang macam tu. Sebab tu orang yang pegang macam ni, bila dapat benda tak sedap, bila dapat benda yang dia tak mau, dia kata apa? Tuhan tak patut buat macam ni. Betul tak? Dia kata Tuhan tak patut buat macam ni, Tuhan tak patut bagi aku benda ni. Sebab apa tu? Sebab pegangan dia Tuhan mesti bagi yang elok-elok. Pegangan dia Tuhan mesti bagi yang elok-elok, yang sedap-sedap, yang lazat-lazat. Mudahnya ginilah, Tuhan ni mesti tunaikan segala keinginan kita. Tu Tuhan. Kalau bagi benda yang kita tak mau, tidak patut bagi Tuhan buat begitu. Sama macam Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah dia pegang apa? Tuhan mesti bagi yang baik-baik dan memberi yang terlebih baik. Itu pegangan mereka Mu'tazilah. Jadi kalau kita pegang macam tu, masuk ke situ dah. Ada pun ahli sunnah wal jamaah harus bagi Allah memberi apa yang kita inginkan, dan harus bagi Allah memberi benda yang kita tak ingin. Harus bagi Allah bagi kepada kita yang sedap-sedap, yang nikmat-nikmat, yang lazat-lazat, yang senang-senang. Harus juga bagi Allah memberi yang susah-susah, yang payah-payah. Itu kita ahli sunnah. Beza tak tadi? Nampak tak beza? Jadi jangan kata gitu, jangan pegang gitu. Datang benda tak sedap pada kita, cepat-cepat ingat, harus bagi Allah bagi aku benda ni. Harus Allah bagi aku sakit, harus Allah bagi aku miskin, harus Allah bagi aku lapar contohnya. Harus Allah bagi aku dosa. Harus Allah Ta'ala jatuhkan aku dalam maksiat. Harus Allah Ta'ala ambil nyawa anak bini aku. Nampak tak? Harus Allah Ta'ala beri kerugian kepada aku. Dan harus bagi Allah nak mengurniakan kepada aku kekayaan, kesenangan. Harus. Dua-dua harus bagi Allah. Sebab dia Tuhan. Sebab dia Tuhan empunya segala-galanya. Sebab kita ni dimiliki oleh Allah zahir dan batin kita, rohani jasmani kita. Alam ini milik dia. Jadi serahlah kepada dia nak mentadbir bagaimana. Itulah tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah. Bebas dia nak tadbir. Ikut dia nak tadbir bagaimana. Dia nak tadbir macam mana, ikut dia. Sebab semua ni milik Allah. Kita tak kenal Tuhan, kita kata Tuhan tak patut buat begini, Tuhan tak patut bagi begitu, Tuhan sepatutnya mesti bagi benda ni. Pula dah
Itu pegangannya terhadap Allah. Nampak tak? Kalau kita tak mengaji, tak perasan benda tu dalam hati kita tu. Jangan main-main. Kalau tak mengaji, tak perasan benda tu dalam hati kita. Sebab tu orang yang i'tikad Allah harus bagi apa saja, senang susah, dia akan sentiasa redha dengan apa yang diberi oleh Allah. Dia akan terima semua yang Allah bagi. Allah bagi senang dia terima, Allah bagi susah pun dia terima. Sebab dia tahu itu hak Allah. Itu hak Allah. Itu hak Allah. Dia Tuhan. Ikut dia. Nak bagi aku susah, dia Tuhan. Aku bukan Tuhan. Itulah suruh kenal Tuhan. Jangan tahu nama je. Itu sifat dia. Antara sifat Allah, antara sifat Tuhan, dia bebas, dia layak, dia adil untuk membuat apa saja. Tidak ada istilah tidak patut dan tidak layak bagi Allah buat gini. Tak patut Allah buat gini, tak layak bagi Allah Ta'ala, zalim Allah Ta'ala buat begitu, tak kena Allah buat begini. Tidak, maha suci Allah Ta'ala. Bersalahan yang lain daripada makrifah sekalian hukum, maka iaitu sabit dengan syarak. Dan bersalahan Mu'tazilah yang berkata mereka itu dengan bahawa sekalian hukum itu sabit dengan akal dan syarak. Kena ada dua-dua tu. Itu hanya saja datang ia menguatkan baginya. Maknanya syarak tu datang bagi nak menguatkan akal tadi, ataupun akal tadi tu datang nak menguatkan syarak. Maka hasil bahawa segala mazhab itu tiga. Ni mazhab apa ni? Mazhab akidah. Perjalanan akidah ni ada tiga. Yang pertamanya mazhab Asy'ariyah, iaitu mana? Bahawa segala hukum, segala keputusan, segala ketentuan sekaliannya sabit dengan syarak. Nak jatuhkan hukum tu haram, nak jatuhkan hukum tu halal, nak jatuhkan hukum tu sunat, nak jatuhkan hukum tu wajib, nak jatuhkan hukum tu makruh, nak jatuhkan hukum tu harus, itu kembali kepada syarak, Quran dan hadis. Tempat rujukannya yang paling utama lah, yang besar. Tetapi syaratnya akal. Kena ada akal. Kalau tak ada akal, tak ada faedah juga. Kalau tak waras, tak ada faedah juga. Syarat nak amal macam mana? Tak berakal, tak semayang. Tak berakal, nak semayang macam mana? Tak berakal, nak puasa macam mana? Nak bagi tahu pun dia tak faham. Nak bagi tahu pun dia tak faham. Dia tak ada akal. Sebab tu gabung dua tu, kena gantung dua ni. Ini di sisi Asy'ariyah. Dan yang kedua mazhab Maturidiyah, dan iaitu tafsil. Ada huraian, ada tilikan. Tafsil tu makna ada tilikan, ada penilikan antara wajib makrifah dan antara sekalian hukum yang lain. Tengok dulu. Maturidiyah kata tengok dulu. Kalau kata wajib makrifah, itu tak syarat syarak. Akal pun boleh dah. Kalau kata wajib hukum yang lain yang selain daripada makrifah, mengenal Allah, contohnya kena semayang, kena puasa, kena tutup aurat, ini bergantung dengan syarak pula. Bergantung dengan syarak. Kalau syarak suruh, barulah ada benda tu. Kalau syarak tak suruh, tak boleh. Dan yang ketiga mazhab Mu'tazilah, dan iaitu bahawa segala hukum sekaliannya sabit dengan akal, kerana dibinakan atas mengelok dan keji yang akli keduanya. Jadi di sisi Mu'tazilah, nak menetapkan hukum ni tak perlu syarak. Guna akal dia. Apa yang akal kata elok, itulah dia. Apa yang akal kata tak elok, itulah dia. Bukan syarak. Itu Mu'tazilah. Dia tengok, kalau akal kata apa? Akal kata elok tak benarnya tu? Kena buat. Akal kata tak elok ke benda tu? Tak payah buat. Sebab akal kata tak elok benda. Itu Mu'tazilah. Antara pegangan dia tadi. Dan kata musannif ayya'rifa, dulu telah terdahulu bahawa sekaul yang tahqiq bahawa makrifah dan ilmu itu bersamaan keduanya. Apa erti makrifah dan apa erti ilmu pengetahuan? Sama je. Makrifah tu makna mengenal,
Ilmu pun makna mengenal juga. Makrifah tu makna memahami, mengenali, memahami. Ilmu pun makna mengenali, memahami juga. Sama je. Artinya satu makna keduanya. Dan iaitu mana? Iaitu kata ya'rifah mengenal tadi. Jazam. Makna orang yang mengenal Allah, antara sifat dia, kalau dia kata dia kenal Allah, mesti jazam, putus, tonggang terbalik, senang susah, sihat sakit, untung rugi, tak peduli, gitulah pegangan dia, tak berubah dah. Contohnya mana? Harus bagi Allah Ta'ala memberi sesuatu, padahal hidupnya susah bukan main ni. Susah, bala sepanjang hidupnya, sakit sepanjang umurnya, tetap dalam hatinya jazam, harus bagi Allah, bagi aku benda ni. Tu makna jazam. Saudara mara kita di Palestin tu, jazam akidahnya. Nampak? Namun nak menyerah diri tidak. Tu sebab ada akidah yang jazam dalam hati, teguh, kejam dah, tak bergoyang dah, walau apa pun yang datang, walau apa pun yang menghalang, walau apa pun yang menyerang, dia tak ubah. Dia rela mati dalam Islam. Rela dia mati dalam iman dia. Kau bunuh bini dia, kau bunuh anak dia, kau bakar rumah dia, apa benda, dia tak peduli. Tidak menggoyangkan akidah dia. Oh subhanallah. Kita hidup lagi, Allah tunjukkan dah hamba-hamba yang Allah beri jazam dalam hati mereka. Kita kalau duduk tempat mereka belum pasti lagi. Kita ni kalau Allah pindahkan, duduk tempat mereka, wallahu a'lam, tak tahu lagi nak cakap. Hebatnya dugaan macam tu. Sebab kita tak pernah lalui benda macam tu. Dan banyak yang sanggup menjual agama demi kesenangan dunia. Apatah lagi kalau hadapi yang macam tu. Nak mewah, nak kaya, nak ini, tolak agama belakang, agama nanti-nanti. Itu dalam keadaan senang tu. Pun dah melayang dah, dalam keadaan boleh makan lagi, boleh minum lagi, bebas lagi, aman lagi, pun dah jual agama dah. Kalau duduk dalam sempit, terkepit, ada orang tawar dengan pula kesenangan, ini lagi laju. Na'udzubillah, moga Allah jauhkanlah. Allah jauhkanlah ujian macam tu. Kita tak berani. Jangan cakap sombong. Jangan kita, aku pun kalau pergi sana, iman aku, jangan. Jangan. Tak berani tu, jangan nak mendakwa-dakwa gitu. Hebat dugaan mereka. Nak bini kena rogul, kena bunuh depan mata. Sampai bila nak tahan? Tapi itulah dia orang-orang pilihan Allah. Orang-orang Allah pilih. Dan iaitu jazam yang muafakat bagi yang sebenar dengan dalil. Jadi jazam ni, apa yang kita jazamkan dalam hati tadi tu, yang pegang sungguh-sungguh, tak berganjak, tak bergoyang tadi, mestilah muafakat dengan bukti, dengan dalil. Kalau jazam tapi menyalahi dalil, tak boleh, fasid lah, rosak. Walau jazam sekalipun tapi menyalahi dengan dalil, menyalahi dengan dalil akli yang qat'i tadi, dan menyalahi dengan dalil naqli, walaupun dia jazam, tetap tidak dipanggil orang yang mengenal Allah. Contohnya macam orang Yahudi, contoh dia berpegang, ataupun orang kafir lah, Nabi Isa itu, dia jazam dalam hati Isa itu Tuhan. Dia jazam. Kau suruhlah dia ubah, kau ajaklah. Tak, dia tak beranjak. Sebab jazam putus dah pada dia tu, pada orang-orang tu. Dia kata Isa tu Tuhan. Adakah dia masuk dalam kata orang mengenal Allah? Tak. Adakah masuk dalam arti kata orang yang mengenal Tuhan? Tidak. Sebab apa yang dijazamkan itu menyalahi dalil, menyalahi bukti. Maka makna jazam itu pegangan yang yakin. Selain daripada yakin, tak bergoyang, tak berganjak, mesti muafakat dengan bukti-bukti dalil, daripada dalil akli dan nakli. Maka keluarlah dengan kata jazam itu 3 perkara.
Maknanya kalau seseorang itu mendakwa dia mengenal Allah, tapi dalam keadaan ni tiga ni ringkasnya, syak pada Allah, zan pada Allah, waham pada Allah, dia tak masuk dalam orang yang mengenal Allah, bahkan tidak sah akidahnya. Sebab tu dalam bab akidah ni mesti yakin, bukan syak, bukan zan, bukan waham. Wallahu a'lam. Jadilah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, beri kesihatan, keafiatan, supaya dapat kita belajar, mengaji, perbaiki amalan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan antum semua diberi kesihatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, kawan-kawan kita semuanya, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah yang kawan-kawan yang ngaji secara online, kita ada kelas lagi lepas ni pukul 9.40 habis kurang ni. Jumpa lagi nanti insya-Allah 9.40 ada satu kelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana warhamna 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al kutri wa thawakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Ambil ni, saya ambil ni. Ambil ni. Ni pun tak mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar.